Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Okey, kembali lagi kita ke dalam channel Kalam Hijau dan kali ini kita akan fokus kepada satu tajuk, satu program yang dipanggil sebagai program pinggan sihat Malaysia. Okey, apa yang dikatakan dengan program sihat pinggan Malaysia? Okey, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, okey, di layar ni, satu pinggan dibahagi kepada tiga bahagian. Tiga bahagian. Separuh, suku-suku. Okey, separuh, suku-suku. Sebab tu dalam program ini juga dikenali sebagai program suku-suku separuh. Okey, penerangannya macam ni. Okey. Separuh, kita fokus, kita letak pada makanan bersifat buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan satu bahagian suku, kita letak benda-benda seperti makanan bersifat protein, ikan, ayam, daging dan kacang. Dan satu lagi kita letak bahagian suku adalah nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi. Dan juga satu gelas air iaitu sama ada air kosong atau produk tenusu rendah tanpa lemak. Okey. Seterusnya kita tengok penerangan dari sini. Susu adalah salah satu sumber kalsium dan ia berfungsi untuk meningkatkan kesihatan tulang dan mencegah penyakit kronik. Okey, buah. Apa dia kepentingan dan juga kesan buah? Di samping kaya serat, vitamin dan mineral, ia juga mengekalkan tenaga kerana mengandungi gula semula jadi. Okey, sayur. Apa kepentingan sayur? Kaya dengan serat, vitamin dan mineral tertentu di samping membekalkan kadar tenaga yang rendah. Buah dan sayur ialah sumber serat yang baik. Serat dapat memberikan kekenyangan, mengawal gula dalam darah dan mengurangkan penyerapan kolesterol ke dalam badan. Sayur juga berfungsi untuk mengurangkan risiko penyakit kencing manis, obesiti dan beberapa jenis kanser. Cara amnya, buah dan sayur adalah rendah lemak, sodium dan tenaga. Di bahagian satu suku ni, bahagian protein. Apa kepentingan protein? Penting untuk ketahanan badan, pembentukan otot, tulang, kulit dan darah dan juga pembentukan hormon, vitamin dan enzim dalam badan. Pilih protein tanpa lemak, iaitu dengan membuang lemak pada daging dan kulit ayam. Bagi penggemar sayur-sayuran, penting untuk memilih sumber protein daripada tumbuh-tumbuhan seperti kekacang dan produk kekacang, contohnya seperti tahu dan tempe. Apa yang dikenamakan dengan bijirin pula? Mari kita tengok bijirin. Okey, bijirin ni sebenarnya adalah sejenis karbohidrat kompleks. Karbohidrat ialah sumber tenaga utama manusia. Bijirin penuh atau whole grain lebih digalakkan kerana mempunyai lebih zat, serat, vitamin, mineral daripada bijirin yang telah diproses. Di bawah ni cikgu nak bagi penerangan sikit. Contoh makanan bijirin penuh adalah seperti beras perang, bijirin sarapan pagi, oat dan produk whole grain lain contohnya seperti biskut, mi dan pasta. Okey, info tambahan untuk kita tambah sedikit pengetahuan kita. Kita perlu mempelbagaikan jenis makanan bagi setiap kumpulan. Kita perlu memilih cara masak yang kurang ataupun tanpa minyak. Dan juga kita perlu menghadkan penggunaan dan pengambilan garam dan gula. Okey, itu sebuah sikit tentang program pinggan sihat Malaysia. Okey, baiklah. Kenapa penting pemilihan diet seimbang? Okey, yang pertama, meningkatkan imuniti tubuh badan. Apa itu meningkatkan imuniti tubuh badan? Malnutrisi boleh menyebabkan masalah penurunan tahap imunisasi individu. Pengambilan diet rendah protein mengakibatkan malnutrisi. Individu akan menjadi kurus dan perut kembung atau buncit. Pengambilan nutrien seperti zinc, selenium, zat besi, kuprum, vitamin A, C, E, B6 dan asid folik boleh membantu meningkatkan
imuniti tubuh. Kegagalan mengambil kumpulan diet ini boleh menyebabkan membantutkan pertumbuhan remaja. Okey, yang kedua, mengawal berat badan. Makan makanan yang berkhasiat dalam kuantiti yang sedikit tetapi kerap. Pengambilan makanan yang sedikit tetapi kerap dapat mengawal berat badan. Berat badan yang ideal akan memudahkan remaja bergerak aktif dan melakukan aktiviti seharian. Obesiti boleh diatasi jika seseorang itu mengamalkan diet pemakanan. Okey, yang ketiga dan terakhir, perkembangan mental. Kekurangan zat makanan boleh menyebabkan remaja seseorang itu tidak cukup cerdas dan mudah letih. Keadaan ini akan membuatkan remaja tidak dapat berfikir dengan rasional, dan pemakanan seimbang juga mempengaruhi aspek mental manusia. Okey, itu saja penerangan serba sedikit berkaitan dengan kepentingan pemilihan diet seimbang. Okey, sebelum kita nak akhiri video kita pada hari ini, dalam video ni juga kamu boleh tengoklah beberapa gambar